antara memilih tajuk tadi antara ternakan atau tanaman, Abah pilih tanaman. Kenapa tanaman ini kurang dari sudut pemakanan? Assalamualaikum Abah. Saya Nur Zahratul Afah binti Syamsul Bahari. Saya Nashifat binti Nasnin. Saya Ifan Insyirah binti Yazid. Saya Hani Nurina binti Muhammad Hazmi. Saya Nurul Sazrin binti Kamal Zaki dari Mahad Integrasi Tahfiz Tunas Ilman Selangor, ingin meminta pencerahan tentang pertanian boleh menjadi kaya untuk memenuhi kerja lapangan yang telah diberikan oleh guru geografi kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini bersama-sama Abah, pelajar-pelajar daripada Mahad Tahfiz. Mana tadi? Integrasi Tunas Ilman Selangor. Oke. So apa ni agak berat tajuk tadi tu, ya. Pertanian untuk menjadikan pertanian menjadi kaya. Alright. Pertanian ni, definisi pertanian tadi termasuklah tanaman, ternakan. Ternakan tadi pula ada juga ternakan aquaculture. Mana ternakan ikan, apa semua, udang, itu adalah kelompok pertanian. Dalam pertanian tadi itu, kita kena semua ilmu di dunia ini akan berubah. Maksud Abah tadi, dalam pertanian juga teknologi yang kita nak gunakan mesti juga berubah mengikut era semasa. Jadi kalau berkait kepada pertanian untuk menjadi kaya, teringat Abah semasa balik dari Afrika dulu, masa tu PM kita si Pak Lah, Datuk Seri ialah lebih kenal Pak Lah, Abdullah Ahmad Badawi, yang amat berhormat. So ini buku yang pertama Abah tulis, melahirkan jutawan melalui sektor pertanian. Daripada buku inilah sebenarnya Abah pun tak bercita-cita untuk jadi penulis buku, menyebabkan ini kontrak Abah menulis buku dengan Dewan Bahasa. Ada 37 perjanjian, surat tawaran untuk menulis buku-buku tentang pertanian di bawah penerbitan Dewan Bahasa Pustaka. Ini di antara buku-buku keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, baiklah. Berbalik kepada pertanian tadi. Pertama sekali, kalau saya tanya pada setiap individu tadi, apa sebenarnya jenis pertanian yang nak kamu usahakan? Apa sebenarnya? Apa orang nak jawab? So gini. Pertama sekali, bila kita nak mengusahakan pertanian tadi, kita kena pilih tajuk pertanian yang sesuai untuk diri kita. Jadi macam mana nak pilih tajuk tadi tu? You senaraikanlah. Senaraikan nak bela kambing ke, nak tanam strawberry ke, you senaraikan tadi itu, walaupun 100 tajuk, 200 tajuk tadi itu, tak apa. Tak rugi pun. Ambil masa, senaraikan. Apa yang saya boleh, nak buat ni. Bila dah senarai tadi, katalah 200. Saya nak buat ni dalam tajuk pertanian. Daripada 200 tadi, pilih yang terbaik 5% daripada jumlah keseluruhan. Maknanya
Kita senarai panjang tadi ada 200. So 5% tadi ada 10 yang terbaik yang sesuai dengan diri kamu, untuk kamu inilah tajuk yang akan aku ambil. Ini Abah kasih panduan macam mana untuk memilih tajuk. Okey. Daripada 5% tadi, mana ada 10 tajuk tadi, pilih 2 tajuk yang lebih baik berbanding 10. Okey, faham? Maknanya sekarang ni, you ada 2 tajuk dianggap sebagai major tajuk untuk kamu usahakan. Tapi impossible lah kalau dalam masa permulaan tadi tu untuk you gunakan 2 tajuk tadi untuk usahakan 2 tajuk tadi serentak. Jadi last kali pilih satu yang terbaik daripada 2 perkara. Maknanya you dah dapat satu tajuk. Okey. Senarai 200 yang you dah buat tadi tu jangan dibuang. Kenapa? Itu you kena simpan dulu. Sebab bila kita laksanakan tajuk yang kita dah pilih tadi, dia ni better from better, compare another topic, so bila kita laksanakan, normally otak kita tadi bila mengalami masalah dia akan mudah untuk lari. Lari yang maksud lari macam mana? Nak cari alternatif yang lebih mudah. Sedangkan kita dah pilih ini yang terbaik. Itu. So bila dalam keadaan macam ini, apa jua perkara yang kita lalui, rasanya pastinya akan jumpa, kalau tak besar kecil, masalah. So bila berhadapan dengan masalah, jangan lari masalah. Selesaikan masalah. Sama juga kamu dengan tadi, menghafal Al-Quran tadi, tak semua orang boleh mampu untuk menghafal. Teruk juga kan? Teruk, bukan teruk juga kan? Teruk kan? Tetapi jangan mudah untuk mengaku kalah. You dah pilih dah tajuk tu. Aku nak sekolah menghafal Al-Quran. So sekarang ni you dah dah masuk dalam ni. Dah berapa juzuk? 18. Berapa juzuk? 11. Berapa juzuk? 23. Berapa juzuk? 10. Berapa juzuk? 14. Abah ni satu juzuk pun tak boleh menghafal. Maknanya kamu masih ada masa untuk menghatamkan tadi itu. Okey, kembali kepada tajuk pertanyaan tadi. Sekarang ni kamu dah ada satu tajuk yang kamu nak buat. Betul tak? Apa yang perlu kamu buat sekarang ni? Katalah sebagai satu contoh, nak ternak ikan. So bila dah dapat tajuk tadi untuk ternak ikan, maknanya apa yang perlu kamu cari adalah ilmu. Ilmu ini boleh kamu dapat daripada tanya orang, baca buku, tengok YouTube, tanya pada guru-guru, tanya kepada peternak, kamu akan dapat ilmu. Ataupun pergi kursus, kamu dah dapat ilmu. So daripada ilmu, apa yang kamu perlu ada? Pengalaman. Macam mana kamu nak dapat pengalaman? Buatlah pada skala yang kecil. Mulakan ternak. Walaupun 10 ekor, walaupun 100 ekor, walaupun 20 ekor, kamu mula ternak. Bila kamu mula ternak tadi, sedikit sebanyak wujudlah pengalaman pada diri. Bila dah ada pengalaman, tak semestinya pengalaman yang pertama tadi pengalaman yang terbaik. Pastinya mungkin ada yang cacat celanya. Ternak 10 ekor, tinggal 1 ekor,
atau tinggal 5 ekor. So, daripada pengalaman yang pertama tadi, cuba perbaiki lagi. Kenapa tinggal 5 ekor ya? Apa masalahnya kurang? Mungkin pemakanan dia tak sesuai. Mungkin disiplin untuk kita kasih makan tadi tak teratur. Cari. Maknanya, you dah ada pengalaman yang pertama tadi, touch up, penambah baikkan untuk menjadikan pengalaman tadi lebih baik dan lebih baik. Okey. Daripada pengalaman you dah ada, apa seterusnya? Bila you dah ada pengalaman yang for everything complete, lengkap, maka akan wujudnya kemahiran. Kemahiran inilah maksud kemahiran tadi, kategori kemahiran tadi, bila kamu melaksanakan kurang dia punya cacat celanya. Faham? So, bila kamu dah ada kemahiran yang bagus tentang tajuk apa yang kamu pilih tadi, maka akan lahirlah satu perniagaan. Faham tak? So, akan wujudnya satu perniagaan. Kenapa? Wujud pada perniagaan. Sebab kamu mampu untuk mengeluarkan produk yang baik. Sama juga. Macam mana kamu semua hari ini masih di bangku sekolah? Macam mana kamu nak jadi penceramah, bercakap dekat audien tadi? Sebenarnya semua orang ni nak mulakan bercakap, dia gugup. Dia gugup. Tak kira lah menteri ke siapa ke, dia gugup. Dalam 1 minit, 2 minit yang pertama tadi tu. Kenapa dia gugup? Suasana. Tetapi selepas dia bila dia mula bercakap, dia boleh kawal audien. Ini apa kasih tip lah sikit. Boleh kawal audien. Dan satu lagi apa yang penting, bila kamu faham apa yang kamu nak cakap, dah tak perlu pakai teks. Bila kamu dah kawal audien tadi, you tak perlu pakai teks. Sebab kamu dah faham apa yang kamu nak cakap. Alright? Okay. So, kembali masuk kepada pertanyaan tadi. Bila nak dikaitkan kepada macam mana untuk jadi kaya? Kan? Kaya ni zaman Rasulullah dulu. Ingat tak Abdul Rahman Auf? Apabila diajak untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah, yang dianggap dari sudut ekonomi Abdul Rahman Auf tadi muflis dari sudut ekonomi. Tapi macam mana dia nak bangunkan? Dia menggunakan tajuk pertanian. Menjual susu. Menjual unta. Tak payahlah abang nak uraikan tajuk tu kan. Kamu lagi bidang tu kan. Okey. So, maksudnya, bila dah ada kemahiran tadi, kamu kena tahu mengeluarkan produk. 4 perkara ini kena ada. Bila sudah ada yang pertama tadi, ilmu yang menyeluruh tentang apa yang kamu nak buat tadi, katalah ikan ke whatever apa semua tu kan, itu dah menyeluruh, maknanya dah mudah untuk kamu mengeluarkan produk. Bila mengeluarkan produk tadi, yang keduanya penting adalah kuantiti. Boleh tak keluarkan produk tadi pada jumlah bilangan yang banyak. Tak guna kalau kamu mahir buat tadi cuma satu je. Lepas tu nak jual apa? Sebab nak kaitkan kaya tadi mesti mudah nak kaitkan dengan kekayaan. Perniagaan. Kaya
Melalui apa? Perniagaan. Tetapi kena ingat, rezeki ini datang daripada mana? Tuhan. Daripada Allah. Tetapi perjalanan ini tadi adalah sebab musabab. Jarang-jarang orang nak dapat kekayaan tadi, Allah jatuhkan satu buntil emas depan kita. Mesti ada sebab musabab. Okey. Yang kedua tadi quantity. Okey. Yang ketiga quality. Jangan kita boleh buat produk dengan jumlah yang banyak, tetapi tak ada kualiti. Contoh katalah, masing-masing boleh buat biskut untuk hari raya. Tapi biskut dia tu keras, tak sedap, kan? Memang boleh keluarkan kuantiti yang banyak. Tapi kualiti tak ada pun tak guna. So, kualiti ini juga adalah penting. Setidak-tidaknya sama macam kualiti barang tadi yang ada di pasaran. And then, the last kali yang keempat, apa dia? Produk tadi boleh dijual dengan harga murah tetapi ada untung. Apa maksudnya tu? Maksudnya tadi, kita mampu bersaing produk yang kita keluarkan tadi tu, boleh kalau orang jual RM3, kita pun boleh jual RM3 ataupun RM2.5 ataupun RM2. Maksudnya macam mana boleh dapatkan macam tu? Bila kita dah ada kemahiran untuk keluarkan produk. Abah kasih satu contoh gitu. Katalah ternak ikan tadi tu. Jangan hanya belajar setakat macam mana beli anak ikan, kemudian besarkan, kemudian jual. Maknanya bagi Abah ilmu itu belum menyeluruh. Apa sepatutnya yang you kena buat adalah macam mana untuk pembesaran ikan dan macam mana untuk pembenihan ikan. Sebab pengalaman Abah sendiri, macam tetaskan ikan keli. Keli yang ada di pasaran ni dipanggil keli Afrika. Okey. Satu induk jantan dia boleh ambil 2 ekor induk betina. Bila kita untuk breeding, buat penetasan, dia mampu untuk satu pasang tadi menghasilkan antara 5 hingga 30 ribu ekor anak ikan keli. Baru kamu boleh jadi kaya. Maksudnya, kalau misalnya 100 pasang, tak usah sebut satu pasang tadi 30 ribu ekor anak ikan. Ambil 10 ribu saja, satu pasang boleh dapat 10 ribu ekor anak ikan. Maknanya ada 100 pasang kali 10 ribu berapa? 1 juta ekor anak ikan. Kamu boleh hasilkan. Kalau misalnya atas tajuk tadi itu macam mana untuk jadi kaya melalui pertanian tadi, bela 10 ekor nak jadi jutawan payahlah. Tetapi kalau kamu boleh menghasilkan pembenihan sendiri dengan 100 pasang tadi boleh menghasilkan 1 juta, peringkat awalnya kamu sudah mampu untuk mengeluarkan 1 juta ekor anak ikan. 1 juta ekor anak ikan. Maknanya ada tangga tu. Tangga untuk ke arah macam mana untuk menjadi kaya. So, daripada situ, ingat tak? Dalam Al-Quran. Yang mana pekerjaan yang ada disebut, di antara yang disebut dalam Al-Quran adalah pertanian, perniagaan. Right? So,
bila kamu menanam pokok, walaupun dicuri, walaupun dimakan oleh binatang buas, pahalanya tetap kamu sebagai sedekah. Okay? So, jom kita tengok apa tempat Arnab. Ini kolam Abah untuk pembesaran induk ikan puyuh tu, ikan puyuh siap. Ikan puyuh ni dia boleh sampai besar tapak tangan. Okay. Nanti ikan-ikan ni Abah akan untuk penghasilan pembenihan lah. Okay. Tengok macam mana. Selepas Abah kasih makan tadi, dia akan aroma makanan tadi akan mengundang untuk dia. Kemudian dia aktif. Ikan puyuh siap. Tunggu dia rancak dulu. Okay. So yang ini ikan hiasan. Kolam ni ikan hiasan. Ini ikan gapi. Ikan gapi dengan kap Jepun. Sebenarnya ikan gapi ni daripada pembenihan yang Abah buat di kolam sana. Ikan gapi ni simple. Dia tak payah buat operation tak macam ikan keli. Ini tempat pembenihan ikan gapi. Tengok dia, cuba fokuskan situ cantik kan? Asalnya itu hari 20 ekor je. Sekarang dah membiak gitu. Dalam tempoh lebih kurang dalam 3 bulan gitu. Okey, jom kita tengok apa tempat lain. Kenal tak ni pokok apa? Kenal tak? Ini pokok benih durian. Kalau yang Abah pegang ni, ini jenis musangking. Abah pun ada buat pembenihan, yang macam inilah. Cuma bezanya kalau perhatikan pada batang dia ni, sebenarnya Abah semaikan biji benih tadi lebih daripada satu. Bila dia dah naik, baru Abah cantumkan. Ini konsep ini dipanggil tapak gajah. Zub itu baru dikawinkan di sini. So apa tujuannya? Kita gunakan pokok yang lebih daripada satu. So prinsip pokok tadi, bila pertamanya ialah akar dia banyak, cepat besarlah. Keduanya bila dia berbuah, lekat buah tadi tu lebih banyak. So tanam durian ni seolah-olah tanam sekali makan tak habis. Maksudnya umur pokok durian ni kalau betul-betul sehingga lebih daripada 50 tahun pun masih lagi besar, lagi lama, lagi buah dia banyak. Jadi kalau sebab Abah pernah di Lenggong, pengusaha Cina, masa Abah datang tadi baru lepas musim berbuah 20 pokok aja. Tapi pokok dia dah umur 20 tahun. Berapa hasilnya? 500 juta. 500,000 satu musim. Satu musim tu setahun. Maknanya kalau ada tanah durian boleh menjadikan pertanian untuk menjadi kaya. Jom kita tengok lagi. Berada di tingkat 3. Maknanya di atas pokok quinin. Ini pokok quinin. Tapi di sebelah sini, inilah kawasan yang Abah tanam. Sampai nampak tak hujung sana tu pokok kelapa sawit. Ini sempadan tanah Abah yang Abah usahakan dengan tanaman pertanian. Okay? So keluasan 5 ekar tadi
Abah tanam apa ni 6 baris tu. 6 baris tanaman. Ini baris yang pertama, baris yang kedua, baris yang ketiga, keempat, kelima dan keenam. Dari sini, dari tempat kita berdiri ni ke belakang ada 1000 kaki. Ke kanan abah ni lebih kurang dalam 200 atau 300 kaki. Alright? So, kalau perhatikan, baris yang pertama tadi, abah tanam dengan durian, lepas tu abah selangkan dengan cempedak. Durian, cempedak. Cuma di depan tu ada sedikit pokok nangka. Ada 4 pokok nangka. Usia pokok nangka yang sebelah ni, 1000 kaki ke belakang ni, usianya awal PKP tu hari. Maknanya sekarang ni dalam usia 2 tahun lebih. Kalau pokok nangka dia dah berbuah. Dah 2-3 kali berbuah. Cempedak macam ni saiz dia sekarang. Sampai ke belakang. Cempedak yang abah tanam ni CH28. Kemudian baris yang kedua, keempat dan keenam, pokok durian ni tadi abah selangkan dengan pokok kelapa. Yang abah tanam ni kelapa dari jenis tacunan. So, tak tahulah kalau abah umur panjang nanti, boleh jadikan tourism sambil minum air kelapa. Sebenarnya antara 2 baris tadi abah buat parit besar tau. Sampan boleh lalu. Ya, belakang ada sampan. Macam di depan kan. So dulu abah angkut pisang ni adalah sebagai tanaman kontan. Ini dah buah yang ketiga. Buah yang pertama dah kutip, lepas tu generasi yang kedua mana anaknya akan naik jadi berbuah, dan ini generasi yang ketiga. Doa-doakanlah kalau nak satu masa nanti makan durian ke cempedak doa-doakan supaya dia berbuah. Okey. Ada apa lagi? Tadi kita kembali. Satu lagi penambahan tajuk Arnab. Arnab ni masih baru lagi. Lebih kurang dalam sebulan lagi. So kenapa abah pilih Arnab? Sebab tempoh dia bunting ni tak lama. Sebulan. Sebulan kemudian dia boleh menghasilkan anak yang banyak. Lepas dia kahwin, sebulan bunting, kemudian melahirkan anak, sebulan lepas melahirkan anak, kita pisahkan anak, dia boleh bunting balik. Jadi, kalau dari sudut kuantiti, dia akan cepat. Satu lagi penjagaannya, ini kita gunakan sistem air, macam ni, mudah untuk you jaga tau, nak kasih dia minum gitu kan. Tangki di sana dia otomatik, maknanya bekalan air itu akan berterusan. Kemudian makanan dia tadi, kalau yang induk ni anggaran lebih kurang dalam 100 gram untuk satu hari. 100 gram ni agak-agak dalam 2 genggam tu. Okay. Yang bakul ni sebenarnya persediaan untuk dia tapi bawa masa ni dia berak dalam bakul ni. Maknanya ini lebih kurang dalam 40 ekor. Mana kalau 40 ekor dia bersalin purata 5 ekor, makna jadi berapa tu? 40 kali 5 240 anak. Itu sebab
Yang kotak-kotak sebelah kanan itu kosong, pekerjaan Anak. untuk apa nih pengasingan anak ini. Pokok durian yang abah dah tanam usianya 4 tahun lebih. Ini 4 tahun lebih, mana keliling rumah ni abah tanam durian yang lebih awal. Kalau yang ini jenis montong. Jom kita pergi sana. Okey, sekarang ni kita berada di bawah pokok apa ni cempedak dari jenis CH28. Ya, di mana salah satu ni cempedak yang abah tanam. Pokok ni berumur awal PKP itu hari, maknanya 2 tahun lebih. Bila kita tanam pokok cempedak, kalau dibandingkan pokok cempedak dengan pokok durian tadi, cempedak ni lebih mudah untuk tanam. Dan bila pokok buah-buahan tadi, kita kena pruning dong. Maknanya buang tunas-tunas air pada batang cabang-cabang utama. Untuk apa? Untuk apa ni, kasih ruang untuk dia berbuah. Sebab nanti buah-buah akan pada batang utama dan juga cabang utama. Cuba bandingkan. Ini umur 2 tahun lebih dan durian pun umur 2 tahun lebih. Maknanya pertumbuhan cempedak ni sangat cepat. Okey? Okey, jom. Tangan abah ni adalah apa ni, abah dah buat R&D baja kombinasi antara baja organik dan baja kimia. Maknanya baja organik tadi, mana daripada sisa ternak apa ataupun daripada kompos, masukkan baja kimia untuk kita komersialkan. So daripada apa yang you dah lihat tadi tu, maknanya dah banyak tajuk kan? Ambil satu tajuk aja boleh kaya tak? Cuma abah sebagai pencetus R&D. Jadi terpulang kepada kaum-kaum semua di luar sana untuk mendalami ilmu untuk menjadikan satu perniagaan. Pertanian satu perniagaan. So bagi menghasilkan baja macam ini, peralatan dia atau mesin dia antaranya ini, kemudian ini mesin mixer, ini mesin pellet, dan ini mesin apa ni, kisar. So kalau yang berhajat, yang berkenan, abah ulang balik, komo di sana atau dah habis belajar esok, tak tahu apa nak keluar produk, kalau umur abah panjang lagi, boleh datang itu. Okey, last kali kita sit down apa yang... Okey, dalam pertanian juga kita boleh menghasilkan minyak wangi. Semua apa ni pokok-pokok atau bunga yang berbau wangi, dia ada apa ni essential oil. Maknanya ada minyak pati. Sebagai satu contoh dekat tangan abah ni, daripada 5 purut. Cuba apa? Okey. Sedap tak? Ini original apa? Daripada 5 purut. Maknanya kamu pun boleh menghasilkan minyak wangi. Sedangkan dalam kita punya agama Islam, nak sembahyang tu kena wangi-wangi. Kenapa tak kita ini jadi sebagai satu fardu kifayah sebenarnya. Macam mana nak menghasilkan? Kalau abang nak cerita banyak lagi benda yang abang cerita, kita ambil yang shortcut sebagai intro macam mana tajuk hajat yang kamu berikan untuk abah tadi. So rasanya setakat ini intro daripada abah. Kemudian kalau ada persoalan-persoalan tadi
bolehlah tanyakan, dan kalau misalnya Abah boleh jawab, Abah jawablah. Satu lagi, ini adalah herba berasas daripada mas cotek. Dan ini Abah pernah sampai ke dulu di Jakarta, di Brunei, di Singapura, Bangkok, dan last sekali di Xi'an, negara China. Abah ada promote benda ni. Cuma masa tu Abah Lone Ranger seorang-seorang tu yang tak larat. Lebih-lebih lagi sekarang dah berumur, dah malas dah. Cuma sekarang ni tinggal generasi muda, kalau macam mana bolehlah mana yang Abah boleh bantu, Abah bantu. Okey, ada apa-apa soalan? Bagaimanakah Abah boleh minat dalam bidang pertanian? Okey, kalau bagaimana minat tadi, sebenarnya Abah lepas SPM dulu masuk Institut Pertanian. Masuk Institut Pertanian dan daripada situlah Abah tahun 84 dulu keluar daripada UPM Cawangan Sarawak di Semengguk. So daripada situ itu yang memupuk minat pada Abah. Kemudian bila keluar tahun 85 itu, masa tu gawat ekonomi. Bila gawat ekonomi tadi menjadikan Abah tak bekerja tetap dah. Itu yang Abah mencari apa yang sepatutnya Abah buat. Cuma sekalilah tahun 2000 Abah bekerja di Afrika. Sampai di Afrika pun Abah melihat sebab bidang pertanian ini adalah bidang yang sangat luas. Pertama sangat luas dan boleh diceburi oleh ramai orang. Sebenarnya masalah pengangguran ini boleh diatasi dengan cara bila menceburkan diri dalam bidang pertanian. Masalahnya dalam pertanian ini cuma apa dia tu? Panas, penat, kotor, dan dia memerlukan satu tempoh yang agak panjang. Jadinya kalau misalnya untuk menjana ekonomi dalam bidang pertanian ini, dia kena buat macam apa sebut tadi lah, kuantiti kena banyak. Kenapa? Contoh gini lah, kamu bela seekor lembu, nak tunggu daripada anak jadi kepada dewasa boleh dijual, mengambil masa 2 atau 3 tahun. Jadi bila sampai 2 tahun bela tadi boleh jual seekor aja. Kalau you bela 100 ekor, dijual tadi, dibandingkan jual 1 ekor dengan 100 ekor, mana banyak duitnya? 100 ekor. Tempoh masa kita bela sama je. Cuma kena modal sikit. Itu sebabnya bagi Abah peringkat awal antara memilih tajuk tadi antara ternakan atau tanaman, Abah pilih tanaman. Kenapa? Tanaman ni kurang dari sudut pemakanan dia. Itu yang Abah buatkan baja. Kalau yang depan ini baja. Itu sisi Pak. Masa PKP itu hari dia buka kedai di Sofi. Sebenarnya jualan dia cantik. 1 bulan tu tak kurang 2,000. Cuba you check. Itu sifat punya kedai. Sifat. Kalau nak belajar macam mana buka kedai di Shopee, tanya dia. Tapi bila dah masuk kepada belajar balik, siapa nak jaga? Abah pun nak tengok itu yang tutup balik kedai tu. Walaupun dia dah boleh menjana duit. Kalau you check baja subur yang keluaran Abah ni pun Abah terkejut tau. Itu di kedai Razi. You type dekat Shopee tu kan, baja subur. Ini just lebih daripada 1,800 pack.
satu pack ini pati ini RM65 di Shopee. Maknanya si Pak ada pengalaman. Dan kamu semua boleh buka kedai sendiri. Sebab sekarang ni zamannya. Okey, ada soalan lain. Apakah kejayaan terbesar Abah dalam pertanian? Kalau diukur dia sebenarnya kejayaan itu terlampau subjektif. So bagi Abah, kejayaan Abah adalah dapat membesarkan anak menjadi 7 orang anak Abah. Maknanya Abah dapat tanpa kerja makan gaji, dapat membantu menjadikan insan, pembangunan insan. Dari mana Abah dapat duit tadi? Sebahagiannya daripada pertanian. Daripada pertanian, kemudian selain daripada kejayaan bagi Abah sebenarnya adalah satu kepuasan. Satu kepuasan untuk mendalami satu-satu bidang tentang pertanian tadi dan untuk disampaikan kepada orang lain. Itu sebabnya Abah menulis buku. Itu pun satu bagi Abah kejayaan lah. Itu sebabnya Abah buat video tadi. Sebab apa? Bila Abah ambil pertanian ini sebagai ilmu kebajikan. Kalau misalnya ilmu ini boleh pakai untuk ramai orang, dan boleh memberi kemanfaatan kepada orang lain, bagi Abah itu adalah satu kepuasan. Okey, ada soalan lain. Abah ada apa? Produk baja. Lepas tu tadi waktu introduction Abah ada cakap pasal kualiti. So macam mana Abah kekalkan kualiti baja? Okey. Kalau baja tadi ada 2 jenis. Baja kimia dan juga baja organik. Baja ni sebenarnya apa dalam baja tu? Dalam kandungan baja ataupun konten baja tadi atau nutrien yang dalam baja tadi important, dia terbahagi kepada 2 pula. Bahan makro dengan bahan mikro. Okey. Makro tadi termasuklah nitrogen, fosforus, kalium, magnesium, kalsium. Itu adalah bahan makro. Untuk apa bahan makro tadi? Untuk keperluan makanan pokok. Pokok sebenarnya makhluk hidup. Dia pun perlu makan. Cuma dia tak bersuara. Tak macam ternakan yang lain. Okey, unsur yang mikro tadi tu macam ferrum, macam kuprum, macam boron, itu adalah umpamanya ginilah. Sebagai manusia tadi, makanan asas dia apa? Karbohidrat, maknanya nasi, protein, mungkin ikan, mungkin ayam, kemudian sayuran. Ini asas. Tetapi kalau 3 sahaja, mula-mula okey lah. Lepas tu, dah tak selera. Itu yang perlunya ajinomoto, perlunya bawang, perlunya minyak, perlunya apa semua tu. Itu dalam juga pokok. Itu yang unsur mikro, yang macam boron, ferrum, kuprum. Dia diperlukan sedikit tetapi perlu. Okay? So, bagi mengekalkan kualiti tadi, you kena ada formulanya. Contoh tadi, you nak buat katalah contoh macam sekarang ni, ada satu contoh ni, okey, subur, ini baja subur dan ini baja paksa buah. Okey, kalau dalam baja paksa buah ni, dia perlukan kalium yang tinggi, N yang kurang, P sederhana, K tinggi. K ni kalium untuk merangsang pembuahan. Okey. Tetapi kalau you baru mula tanam pokok, untuk disuburkan tadi, perlukan unsur nitrogen yang tinggi. Okay. So,
rumusannya untuk mengekalkan kualiti tadi itu, you kena ada formula. Kena ada formula. Barulah kualiti tadi itu akan seragam. Dan formula tadi itu memang Abah dulu diajar. Kemudian Abah pernah bekerja dengan syarikat baja untuk mengadun baja. Okey, ada apa lagi soalan? Terjawab tak soalan tadi? Okey. Soalan lain? Macam mana strategi pemasaran Abah? Okey, sekarang ni sebenarnya right time untuk kita mengeluarkan produk yang berkualiti untuk keperluan di luar. Kalau dulu ramai Bumi Putra boleh keluarkan produk, tetapi masalah untuk pemasaran. Pemasaran dia diumpamakan seperti macam manusia tadi. Darah itu dianggap sebagai pasaran. Maknanya pentingnya pemasaran. Kadang-kadang kita boleh buat itu, boleh buat ni, tetapi kalau tak tahu nak buat pasaran, so strategi Abah pemasaran buat masa ni, pertama kena ada penyampai maklumat. Kalau dulu penyampai maklumat dia melalui kita iklankan di TV, di radio, di Abah, surah Abah. Tetapi hari ini Abah ada buat channel YouTube sendiri. Itu yang kalau channel Abah tadi Nasnan Jajuli. Itu adalah di antara strategi pemasaran. Dan hari ini dah ada kemudahan. Maknanya kita membeli barang-barang tadi cara online. Jadi kamu semua ini boleh buka pasaran tadi melalui Shopee atau Lazada yang tak perlu kamu sewa office. Dan tak perlu kamu hari-hari duduk di office. Cuma apa yang perlu adalah talian internet, handphone ataupun komputer tadi tu kan, untuk melihat. So sebenarnya secara tak langsung dah ada kemudahan tadi. Cuma bagi Abah personally lah hari ni, Abah tak serius untuk keluarkan produk. Cuma Abah memberi peluang koma-koma semua di luar sana yang berkeinginan untuk menghasilkan produk, terutamanya dalam pertanian tadi tu, apa nak dibuat. Kalau Abah bila dia punya trend Abah tadi, bila anak-anak semua dah lepas, dia ada dorongan untuk nak macam dulu berniaga pas pulang, dah kurang. Dan sekarang ni Abah banyak kepada membantu untuk memberi sedikit ilmu yang Abah dipinjamkan. Okey, ada apa lagi? Apa masalah yang Abah hadapi sepanjang pertanian yang Abah? Okey. Kalau dari sudut masalah, Abah melihat kalau peringkat awalnya tadi, masalah tadi adalah penguasaan ilmu. Sebab kalau dulu dah jadi trend di Malaysia ni, ilmu yang betul-betul baik, dia yang tahu dia akan suruk-suruk. Itu yang Abah peringkat awal tu agak sukar sikit lah untuk membongkar, untuk mengetahui ilmu yang sebenar. Itu sebabnya Abah banyak membelanjakan wang poket tadi tu untuk R&D satu tajuk tentang pertanian. Situ buang duit. Dan hari ini kalau dianggap masalah, rasanya kecuali kalau Abah punya aim tadi tu besar, nak kau seberapa banyak duit, itu mungkin ada timbul masalah yang besar lah. Kalau sebab masalah hari ini untuk mencari pembantu.
untuk mendidik belia-belia kita yang berminat ke arah pertanian. Itu sangat susah sikit. Maknanya hari ini belia-belia sudah kurang berminat untuk menjayakan dalam pertanian. Sebab mereka tak tahan panas, nak buat kerja yang mudah, tak nak apa ni, sanggup tunggu satu tempoh yang agak sedikit panjang, bagi mendapatkan hasil. So dalam pertanian juga sebenarnya dia juga ada risiko. Tetapi risiko tadi di mana-mana kamu menceburi still ada risiko. So ada satu perumpamaan. Dia gini, kita ni macam dekat Al-Quran sendiri kan, kehidupan kita ni tidak senantiasa dalam keadaan tenang. Seolah-olah kita berada di lautan. Lautan tadi ada ketikanya air tadi air yang tenang, ada alun dan ada ombak. Barulah dia ada feel dalam kehidupan. So macam perumpamaan tadi, high risk, high return. Maknanya bila kamu mengambil sesuatu tajuk tadi yang memerlukan risiko yang besar, bila jadi result hasil dia juga adalah besar. Macam you tengok tadi yang benih durian tu, agak-agak berapa sepokok tu? Harga dia 60. RM250. RM250. Kalau ada 100 pokok ada 25,000. Kalau 1,000 pokok tak 250,000. Maknanya RM250 saiz tu di luar cakap murah. Kenapa murah? Pokok dah besar satu. Nombor 2, kaki dia tu lebih daripada 1. Ketiga, beg dia tu besar. Dan tak mustahil satu masa nanti kalau nampak yang sebelah kiri tadi tu, yang abang potong pokok-pokok tadi tu, tak mustahil dia akan menjadi harga lebih daripada RM500 sepokok. Macam mana? Malah bukan RM500, mungkin RM1,000. Kalau pokok tadi dalam satu beg tadi tumbuh dengan cantik, renek dan berbuah. Cuba bayangkan dalam beg durian dah berbuah. Takkan abah nak jual RM500 kan? Cuba you tengok dekat YouTube abah, tajuk Tabu Lamkas, tanam buah dalam bekas. Okey. Bila highlight tu, itu yang komen daripada Indonesia, yang mana dia ada tanam dalam bekas tadi, serupa macam abah buat, dia punya dah berbuah dan ditawarkan harga RM7 juta. Maksudnya RM2,000 lebih sepokok. So kenapa pula pertanian tak boleh buat duit? Sama juga baja ni. Abah jual RM65 di Shopee tau. Tetapi kedai sifat tak ada yang jaga, abah tutup. Tutup sebab tak ada yang jaga. Kalau jaga, lepas gaji kamu. Okey. Ada lain-lain soalan? Terima kasih Abah atas pencerahan yang diberikan selama 1.5 jam tadi. Sekarang kami sangat teruja dan semoga lepas ni kami akan lebih mendalami dalam ilmu pertanian dan dapat menyiapkan kami punya tugasan untuk kerja lapangan dengan kerja lapangan. Dan atas pencerahan yang abah boleh buat tadi, memberi kemanfaatan kepada kamu semua,
sama ada yang berada di sini ataupun di luar sana. Mudah-mudahan ilmu ini membawa kemanfaatan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Bye.